Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 7 Oktober, anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama pagi ini: perbicaraan kes rasuah RM3 juta Tan Sri Isa Samad bermula hari ini. Facebook tutup puluhan akaunnya di Papua dipercayai cetus konflik agama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perbicaraan kes rasuah dan pecah amanah bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad berjumlah lebih RM3 juta bermula hari ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Perbicaraan itu didengar di hadapan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Dan bagi mendapatkan perkembangan mengenai kes itu, kita terus saja bersama rakan tugas wartawan Muhammad Hamdi Fahmi Muhammad Zaki. Jadi Fahmi, siapakah saksi yang akan dipanggil bagi memberi keterangan pada hari ini, Fahmi? Terima kasih Katie di Sri Pentas. Seperti yang dimaklumkan, saya kini berada di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi mengikuti perbicaraan hari pertama membabitkan bekas pengurusi Felda Tan Sri Isa Samad yang dituduh menerima rasuah. Tan Sri Isa tiba di perkarangan mahkamah ini kira-kira jam 8.45 pagi tadi diiringi isteri beliau dan beberapa penyokong beliau. Dan perbicaraan ataupun difahamkan perbicaraan ini telah pun bermula kira-kira jam 9 pagi tadi di hadapan Hakim Nazlan Muhammad Ghazali. Dan hari ini dijangkakan 5 saksi pendakwaan akan dipanggil untuk memberi keterangan. Dan kalau kita imbas kembali kes ini pada 14 Disember tahun lalu, Tan Sri Isa mengaku tidak bersalah atas 1 pertuduhan pecah amanah dan 9 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM3 juta bagi meluluskan sebuah hotel di Kuching, Sarawak oleh Felda Investment Corporation Sendirian Berhad. Dan dia dituduh melakukan kesalahan pecah amanah di tingkat 50 Menara Felda Platinum Park Persiaran KLCC pada 29 April 2014 yang mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 20 tahun dan sepatan dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Tan Sri Isa didakwa melakukan semua kesalahan berikut di tingkat 49 Menara Felda pada 21 Julai 2014 hingga 11 Disember 2015. Pertuduhan ini juga mengikut Seksyen 16(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta yang sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah nilai suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Dan ketika ini saya difahamkan perbicaraan masih berlangsung, kemungkinan saksi pertama pendakwaan telah pun dipanggil untuk memberi keterangan. Saya kira itu sahaja dulu perkembangan saya dari Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ini. Kita kembali bersama rakan tugas Katie di Sri Pentas. Terima kasih Fahmi langsung dari Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Seterusnya, kerajaan hanya mempertimbangkan cadangan untuk memperkenalkan semula cukai barang dan perkhidmatan GST dan tidak berhasrat untuk melaksanakannya semula. Sebaliknya, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST yang diguna pakai ketika ini akan ditambah baik. This is the opinion of some people, and I was asked by the press, what do I think about it? What I said was that if the people want it, yes, perhaps we will consider. But consider doesn't mean that we will agree. We may improve on the SST.
Selalu Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia berharap kerajaan memperkenalkan semula GST dalam Belanjawan 2020 untuk menutup jurang kewangan kerajaan. Pada Julai lepas, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Amiruddin Hamzah berkata, kerajaan menjangkakan kutipan SST yang diperkenal pada 1 September 2018 berjumlah RM22 bilion tahun ini. Jumlah berkenaan adalah separuh daripada RM44 bilion yang dikutip ketika pelaksanaan GST oleh Kerajaan BN pada 2017. Pakatan Harapan PH telah melaksanakan 60% daripada manifesto yang dijanjikan sejak mengambil alih kerajaan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, walaupun beberapa janji seperti pemansuhan tol sukar dilaksanakan, namun PH berjaya menunaikan banyak janji. That many of us did not read thoroughly our own manifesto. We never made a promise to abolish toll, for example. But this is generally taken as part of our manifesto. And there are many other things which are not read carefully, and sometimes we get carried away with the views of the opposition. Tegas beliau, ada janji yang memerlukan penelitian kerajaan sebelum dilaksanakan. Tun Dr. Mahathir berkata demikian dalam sidang media selepas majlis rapat temu bersama ahli Parlimen PH dan Parti Warisan Sabah di Subang Jaya semalam. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng, Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu dan Ketua Penerangan Warisan Datuk Dr. Yusof Yaakob. Reman ke atas 6 suspek dipercayai terbabit dalam pembunuhan seekor gajah pigmi yang ditemui di kawasan hulu Sungai Udin, Dumpas, Kalabakan disambung 2 hari lagi. Ketua Polis Daerah Tawau ACP Peter Umbuas berkata, tempoh reman 4 hari ke atas suspek sepatutnya berakhir semalam. Mahkamah Majistret Tawau membenarkan kesemua suspek yang berumur antara 48 hingga 68 tahun itu disambung reman sehingga esok bagi membolehkan polis menyiapkan siasatan di bawah Seksyen 8 Kurungan C Akta Senjata Api. Apabila siasatan polis selesai, Jabatan Hidupan Liar akan memohon untuk menahan suspek bagi siasatan kes di bawah kendaliannya pula. Suspek ditahan Rabu lepas dalam Ops Hazanah di kawasan Felda Umas dan Ladang Dumpas. Penangkapan turut membawa kepada rampasan 5 laras senjata api termasuk 3 laras senjata buatan sendiri, peluru dan 2 gading gajah yang disembunyikan di tanah kebun Koperasi Felda. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan telah menerima borang permohonan Datuk Seri Saleh Keruak untuk menyertai parti itu. Bagaimanapun, permohonan bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia itu belum diputuskan lagi. Dalam permohonan Datuk Seri Saleh Keruak itu belum dipertimbangkan oleh Biro Politik. Sudah ada kenyataan daripada Saudara Fahmi Fadil. Kita terima permohonan itu daripada beliau, tapi belum kita bincang dalam mesyuarat pimpinan. Datuk Seri Anwar berkata permohonan itu diterima secara dalam talian. Datuk Seri Saleh melalui kenyataan berkata beliau memohon menjadi ahli PKR secara dalam talian dan menyerahkan kepada kepimpinan parti itu untuk mempertimbangkan permohonannya. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI melangkah sejarah selepas berjaya menghasilkan varieti pada hybrid pertama MR12H sebagai satu strategi bagi menghasilkan benih berimpak tinggi bagi meningkatkan pengeluaran beras dalam negara. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Muhammad Salihuddin Hassan berkata, teknologi padi hybrid itu berpotensi meningkatkan pengeluaran sehingga 20% bagi setiap hektar penanaman padi. Beras hybrid itu hasil kajian sejak tahun 2007 membabitkan kacukan antara benih 0025A dan 004R. Ia ditanam secara percubaan di kawasan seluas 10 hektar ladang Merdeka Mulong dan di Teratak Pulai, Kelantan. Kelebihan varieti padi ini ialah matang lebih awal iaitu sekitar 104 hingga 106 hari selepas ditabur dan tahan terhadap penyakit karah. Hasilnya kita jangkakan lebih mungkin 2 kali ganda daripada
benih padi biasa dengan biji-biji ini lebih besar berbanding dengan yang biasa dan menghampiri mungkin benih-benih padi yang diimport, padi-padi beras yang diimport. Dan ini satu perkara yang kita boleh banggakan. Kita dah mula melihat ke arah untuk menyediakan benih-benih berbentuk hybrid. Ini pertama. Dan kita jangkakan kita juga akan membangunkan benih-benih hybrid yang lain selepas pada ini, setelah di ini, dan insya-Allah saya jangkakan kita dapat mengedarkan kepada pesawah untuk tanaman bagi musim kedua tahun depan. Teknologi penanaman padi hybrid itu, kata beliau, berlainan daripada padi biasa. Antaranya, petani tidak boleh menggunakan benih sedia ada, perlu membeli benih hanya 40 kg bagi 1 hektar dan memerlukan petani menggunakan kaedah mencedung menggunakan mesin jentanam. Majlis Perbandaran Klang MPK mengambil inisiatif menganjurkan program kolaborasi hijau bagi memupuk kesedaran di kalangan masyarakat mengenai kepentingan alam semula jadi. Yang di-Ketuanya Datuk Muhammad Yassid Bidin berkata, Jabatan Taman dan Rekreasi MPK akan berusaha menjalankan projek penanaman pokok untuk mengindahkan bandar diraja itu. Mana-mana kawasan yang ada lapang di dalam kawasan pekan ni, ya kita buat pengindahan supaya dengan cara ini dapat menarik minat serta dapat mengindahkan bandar tersebut serta dapat mengelakkan daripada berlakulah tempat pembuangan sampah haram, tempat orang longgok benda-benda yang tak eloklah dekat kawasan tersebut. Program kolaborasi hijau itu akan diperluaskan ke seluruh kawasan awam di Klang termasuk di sekolah, hospital dan taman rekreasi. Inisiatif itu juga bagi menyokong usaha mengurangkan pelepasan 40% karbon dioksida menjelang 2020 dan kempen menanam 26 juta pokok menjelang 2014. Seramai 1,500 kanak-kanak dan ibu bapa dari 21 tabika perpaduan di seluruh daerah Petaling memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara peringkat negeri Selangor di Shah Alam semalam. Pegawai Perpaduan Daerah Petaling Mirza Alauddin Razali berkata, program itu membawa mesej pentingnya pendidikan awal kepada kanak-kanak bagi melahirkan masyarakat bersatu padu dan cemerlang. Kita mengharapkan di sempena bulan Sukan Negara pada kali ini kita laksanakan program ini untuk menggalakkan anak-anak kita tabika perpaduan bercampur dengan aktiviti yang telah kita laksanakan pada hari ini. Program diisi dengan pelbagai acara menarik untuk kanak-kanak, guru dan ibu bapa yang hadir. Antaranya pancing itik, congkak, baling slipper, lainan telur dan banyak lagi sukan tradisional lain. Kes kemalangan motosikal membabitkan pelajar sekolah cukup membimbangkan apatah lagi mereka adalah pelapis pemacu kemajuan negara pada masa akan datang. Atas dasar tanggungjawab sosial membantu pihak berkuasa, Kelab Motosikal Berkuasa Tinggi TV3 Bikers ke sebuah sekolah di Padang Serai Kedah untuk berkongsi ilmu teknik tunggangan selamat. Program hari ini cukup berjaya yang mana kerjasama daripada TV3 Bikers dan Tuan Haji Wazi serta pihak-pihak yang terlibat telah memberi banyak kesedaran kepada anak-anak pelajar tentang cara menunggang motosikal yang betul dan nasihat-nasihat yang diberi saya rasa hari ini cukup baik. Program anjuran bersama Motor Wazi dan Santai Anak Utara ini berlangsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Lela Pahlawan dengan penglibatan lebih 500 pelajar. Dalam program hari kurikulum sekolah ini juga, bekas juara Kap Break Negara, Wazi Abdul Hamid dijemput khas untuk mengendalikan latihan dan sesi praktikal untuk meminimalkan kesilapan ketika menunggang. Bagi pengetua sekolah, program seumpama ini amat dialu-alukan memandangkan kebanyakan pelajar sekolah itu menggunakan motosikal ke sekolah. Dalam sesi ini, pelajar turut didedahkan dengan teknik berhadapan situasi kecemasan ketika di jalan raya. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa.
Facebook telah menutup puluhan akaun di platform media sosialnya yang dipercayai terlibat mencetuskan konflik di Papua secara terancang. Menurut Ketua Peraturan Keselamatan Cyber Facebook, sebanyak 69 akaun Facebook, 42 halaman Facebook serta 34 akaun Instagram telah ditutup. Kesemua akaun ini dipercayai menggunakan platform ini untuk menyebarkan kandungan berbau hasutan dengan memfokuskan masalah domestik di Indonesia termasuk meraih sokongan dalam gerakan kemerdekaan. Kebanyakan individu menyembunyikan identiti mereka di sebalik akaun palsu ini. Konflik di Papua kembali panas dengan yang terbaru melibatkan rusuhan di Wamena yang menyaksikan sekurang-kurangnya 33 orang maut. Pasangan suami isteri diculik sekumpulan lelaki bersenjata di resort milik mereka di Bandar Tukuran, Filipina. Lelaki warga Britain Alan Hirons dan isterinya Welma Panglinawan Hirons, warga Filipina, diculik pada jam 6.50 petang waktu tempatan. Pihak berkuasa memaklumkan 2 orang telah mendaftar masuk ke resort berkenaan sehari sebelum kejadian. Beberapa lagi lelaki bersenjata turut masuk ke resort dan memaksa pasangan itu menaiki 2 motorbot dan menuju ke 2 arah tidak diketahui. Operasi mencari mangsa diteruskan namun dalang penculikan belum dikenal pasti. Empat orang maut manakala 5 lagi cedera dalam satu kejadian tembakan di sebuah bar di Kansas City semalam. Menurut polis, 9 orang ditembak di sebuah bar di Tense dan Central Ave, Amerika Syarikat. Menurut jurucakap polis, seorang atau lebih suspek memasuki bar KC Tequila di lokasi berkenaan dan mula melepaskan tembakan. Tiada suspek ditahan dan siasatan giat dijalankan bagi menyiasat jumlah penyerang yang terlibat. Setakat ini 5 mangsa yang cedera telah dibawa ke hospital dan keadaan mereka dilaporkan stabil. Sekurang-kurangnya 18 terbunuh dalam pertempuran terbaru di Baghdad ketika kerajaan cuba mengawal keadaan dengan menawarkan pelan reformasi baru. Perdana Menteri Adil Abdul Mahdi mengemukakan 17 teras perubahan yang dipersetujui dalam mesyuarat kabinet tergempar yang diadakan selepas angka kematian mencecah 100 orang. Antara yang dijanjikan termasuk peningkatan subsidi rumah bagi golongan berpendapatan rendah serta pinjaman dan program latihan kepada penganggur. Waris mereka yang maut dalam tunjuk perasaan itu juga akan menerima wang saraan dan bantuan sama seperti yang diterima anggota tentera terkorban di medan perang. Sekurang-kurangnya 95 penunjuk perasaan dan 8 anggota keselamatan terkorban dalam siri bantahan terburuk di Iraq sejak kekalahan Daesh pada tahun 2017. سلمين فقرة الله وكيلك فقرة. Arab Saudi membenarkan lelaki dan wanita warga asing untuk menyewa bilik hotel bersama tanpa perlu membuktikan sebarang ikatan antara keduanya. Langkah ini bagi menarik perhatian pelancong selepas pentadbiran diraja konservatif itu melancarkan pelaksanaan visa baru negara itu. Berbeza dengan peraturan sebelumnya, semua wanita termasuk rakyat tempatan kini dibenarkan menempah dan tinggal di hotel secara bersendirian selepas menunjukkan kad pengenalan ketika mendaftar masuk. Arab Saudi membuka pintu kepada pelancong asing dari 49 negara minggu lalu sebagai usaha menumbuhkan sektor berkenaan dan mempelbagaikan ekonominya selain ekspor minyak. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan. Meskipun sibuk dengan latihan dan kejohanan dalam mengejar misi menempah tempat ke Sukan Olimpik Tokyo 2020, 4 pemain berlaga wanita negara tetap berkesempatan meluangkan masa berkongsi ilmu bersama masyarakat dalam klinik badminton yang diajukan National Autism Society of Malaysia NASOM bersama perangsang Selangor.
Program anjuran NASUM ini sudah memasuki tahun ketiga penganjuran dalam memberi pendedahan sukan badminton kepada anak-anak autism. Kehadiran Vivian Hu, Yap Cheng Wen, Jo Mei Kuan dan Lee Ming Yen yang bersedia mencurah ilmu kepada anak-anak menghangatkan lagi aktiviti hujung minggu. Selain berlatih bersama pemain kebangsaan negara ini, pelbagai aktiviti sampingan turut diadakan seperti program pemakanan sihat oleh pakar pemakanan homi dan pencegahan kecederaan dalam sukan. I feel this event is very helpful to all the badminton lover. Sesiapa yang suka badminton, mereka boleh lagi tahu knowledge about badminton, and then we provide all the badminton knowledge for them. And then is because this is Sunday event, and I feel this is a very good activity for the weekend. Sukan sebenarnya ada satu terapi untuk diorang. Terapi untuk fine motor diorang, untuk fizikal diorang, terapi untuk komunikasi skills diorang, banyak benda lagi. Memang sukan bagi saya is not untuk bermain sahaja. Benar sukan ialah satu terapi untuk autism. Keperkembangan Liga Perdana Inggeris. Manchester United terus dirudung malang, belum lagi meraih 3 mata selepas tewas kepada West Ham 0-2 dan seri 1-1 menentang Arsenal minggu lalu. Awal pagi tadi tewas kepada Newcastle 0-1. Skuad kendalian Ole Gunnar Solskjaer dilihat menguasai sebahagian besar permainan di Tyneside. Namun ketumpulan jentera serangan yang diketuai penyerang England Marcus Rashford menyaksikan gawang Newcastle terus kebal. Ketiadaan beberapa tonggaknya seperti Anthony Martial, Paul Pogba dan Jesse Lingard mungkin menambah kepincangan pasukan itu. Jaringan tunggal Matthew Longstaff pada minit ke-72 memadam impian United meraih 3 mata. United kini di tangga ke-12 hanya merakam 2 kemenangan selepas 8 perlawanan. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Siti Khadijah Jaafar. Selamat dan Assalamualaikum.